Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi. Berbahagia Datuk Haji Azizi Abdul Hamid, Yang di-Pertua PIBG SK Seksyen 19 dan Ahli Jawatan Kuasa PIBG, Yang Berusaha Barisan Penolong Kanan Puan Asmida Jamaiyah Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Zaidi Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Yasmin binti Alia Penolong Kanan Kurikulum, Encik Kamisan Penolong Kanan Petang, Encik Samsudin bin Zakaria Penolong Kanan PPKI Guru-Guru SK Seksyen 19, yang dihormati para ibu bapa, penjaga dan para hadirin sekalian. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang ke Taklimat Orientasi Tahun 1 dan Prasekolah SK Seksyen 19 bagi tahun 2021 kepada ibu bapa dan para hadirin sekalian. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana anak tuan-tuan dan puan-puan telah memasuki alam persekolahan formal di SK Seksyen 19. Dan terima kasih kerana memilih SK Seksyen 19 sebagai sekolah pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini merupakan taklimat kepada ibu bapa untuk memperkenalkan pendidikan formal di sekolah ini, di mana murid-murid akan belajar bergaul dengan rakan-rakan dari berbagai kaum secara berdikari. 20 hari bulan bersamaan hari Rabu adalah hari yang sangat penting kerana ia merupakan hari pertama persekolahan anak tuan-tuan dan puan-puan dalam memasuki alam persekolahan di SK Seksyen 19. Walaupun dalam bentuk maya, pembelajaran maya ini serta PDP di rumah, saya rasa anak tuan-tuan dan puan-puan akan dapat mengikutinya dengan baik. Melalui pengalaman saya, murid-murid generasi sekarang adalah lebih matang dan berani serta berdikari. Ibu bapa diharap dapat memberikan ruang kepada murid-murid, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan untuk dididik di rumah dan juga dibantu di sekolah. 20 hingga 31 bulan Mac, murid-murid tahun 1 akan mengikuti satu program dinamakan Program Transisi dan Orientasi. Ia merupakan program pembelajaran mengikut modul khas agar murid dapat menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Formal adalah sangat penting agar anak-anak kita dapat pendedahan kepada persekitaran, persekolahan serta menyesuaikan diri dengan pendidikan formal sebagai murid sekolah kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, sedikit mengenai latar belakang SK Seksyen 19. SK Seksyen 19 telah mula beroperasi pada tahun 1986. Kini, setelah 35 tahun beroperasi, sekolah mempunyai seramai 100 orang guru, 1,750 orang murid dan 19 orang staf. Murid-murid ini ditempatkan di dalam 38 buah kelas, iaitu seramai lebih kurang 40 orang satu kelas di dalam 2 sesi. Di sesi petang adalah murid-murid tahun 1 hingga tahun 3 serta prasekolah. Di sesi pagi terdiri daripada murid-murid tahun 4 hingga 5 prasekolah dan juga kelas PPKI. Sekolah ini dipilih menjadi sekolah transformasi, iaitu satu program TS25 kohort yang kedua mulai tahun 2017. Berbagai pembaharuan dari segi pendidikan dilaksanakan dalam program TS25 ini yang berfokus kepada kemenjadian murid secara holistik dan sekolah yang berkualiti melalui persekitaran yang menyeronokkan, guru yang berkualiti, pemimpin yang berkesan dan sokongan PIBG dan juga komuniti. Pada tahun 2019, SK Seksyen 19 juga telah terpilih melaksanakan satu program yang dinamakan program STEM yang menanamkan minat murid kepada sains, matematik dan juga teknologi. Murid-murid belajar melalui project based learning atau pembelajaran berasaskan projek, mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sebenar. Semasa PKP ini, murid-murid masih juga melaksanakan PBL di mana mereka dibantu oleh ibu bapa pada tahun 2020 yang lepas. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ia mengambil lebih kurang 6 tahun untuk murid belajar di sekolah kebangsaan, di mana tahun 1 hingga tahun 6. Bagi murid prasekolah pula, ia mengambil masa lebih kurang 7 tahun. Dari segi akademik, murid akan dididik melandaskan KSSR ataupun kurikulum
sepadu sekolah rendah yang dirangka oleh KPPM. Okay. Tahap 1 iaitu tahun 1 hingga 3 akan berada di sesi petang. Murid akan dipastikan boleh menguasai 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Murid-murid akan ditaksir pula melalui PBD atau pentaksiran bilik darjah dengan kriteria mencapai mengikut tahap pencapaian, iaitu tahap pencapaian 1 hingga 6. Tiada lagi peperiksaan formal untuk murid-murid tahun 6 serta tahun 1, 2 dan 3. Tahap 2 juga iaitu tahun 4 hingga 6 pula berada di sesi pagi dan menguasai ilmu pengetahuan dan pentaksiran formal masih juga dilaksanakan. Tetapi UPSR tidak pasti akan dilaksanakan. Dari segi sahsiah, peraturan, disiplin, kebajikan dan keselamatan murid adalah penting untuk dipatuhi oleh semua murid dan juga ibu bapa. Alam persekolahan murid dididik mematuhi peraturan sekolah dari berdisiplin, terutamanya ketepatan hadir ke sekolah dan melaksanakan tugasan-tugasan sekolah. Murid-murid juga akan dididik menjadi insan yang menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Dari segi co-curriculum, aktiviti ini dirancang dapat membina keyakinan, kepimpinan dan jati diri yang tinggi secara formal kepada murid-murid tahun 6 dan secara tidak formal kepada murid-murid tahun 1 sehingga ke tahun 3. Dan aktiviti co-curriculum ini diterapkan elemen-elemen STEM di dalamnya. Harapan saya, dengan hubungan yang erat antara pihak sekolah dengan PIBG, ibu bapa serta masyarakat luar dan komuniti akan berterusan demi kejayaan pelajar dan juga sekolah. InsyaAllah, dengan kerjasama, semua pihak kami akan terus berusaha menghasilkan pelajar yang cemerlang, terbilang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah merupakan institusi yang membina insan cemerlang berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan dan wawasan kerajaan ke arah insan yang cemerlang, gemilang dan juga terbilang. Berbagai transformasi telah dilaksanakan oleh KPM memperkenalkan dasar-dasar seperti ini, di mana kami berlandaskan kepada PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sediakan pelajar yang bertaraf dunia dengan 6 aspirasi serta sarana ibu bapa, itu anjakan yang ke-9. SKS 19 merupakan sekolah yang sentiasa menitik beratkan kejayaan dan kecemerlangan murid, guru dan sekolah secara holistik. Sekolah ini sentiasa berusaha melahirkan ramai pelajar yang bijak, berjaya dan berdaya saing bagi menghadapi dunia luar yang mencabar. Pada tahun 2020 dan 2021 ini, kita menghadapi satu dugaan yang besar, iaitu pandemik COVID-19. Dalam situasi ini, pendidikan juga terlibat dan pendidikan kita melalui satu fasa pendidikan norma baru. Berbagai cabaran dalam situasi yang tidak menentu ini. Walau bagaimanapun, sekolah sentiasa bergerak sebaik mungkin melalui pembelajaran dan pengajaran dari rumah apabila PKP dilaksanakan. Dilaksanakan melalui talian WhatsApp Group Class, Telegram dan Google Classroom. Semoga keadaan bertambah baik dan sesi persekolahan bersemuka boleh dilaksanakan apabila situasi bertambah baik nanti. Buat masa ini, 20 Januari hingga 26 Januari, persekolahan dimulakan dan dilaksanakan PDPR secara maya. Maklumat akan diberikan melalui WhatsApp Group Kelas yang dibina oleh guru-guru kelas. Pihak sekolah sentiasa bersikap terbuka jika ada perkara dan perbincangan dari ibu bapa demi kecemerlangan murid di sekolah ini. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya selaku guru besar ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa dan para hadirin yang telah meluangkan masa mendengar taklimat ini. Semoga pihak sekolah dapat bekerjasama demi kecemerlangan murid dan juga warga sekolah SK Seksyen 19. Selamat datang ke dalam keluarga SK Seksyen 19. Sekian, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi SK19 buat semua guru-guru dan juga ibu bapa sekalian. Yang saya hormati Puan Guru Besar Puan Naimah binti Muhammad Nasir, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Cikgu Asmida binti Alias,
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Cikgu Zaidi Abdul Majid. Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Cikgu Yasmin binti Aliar. Guru Penolong Kanan Petang Cikgu Kamisan bin Sulaiman. Dan Cikgu Samsudin bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Tidak dilupakan barisan jawatan kuasa PIBG iaitu NYDP Puan Siti Rabiah binti Mustafa, Susur PIBG Cikgu Malisa, Bendahari Cikgu Zakiah dan seluruh barisan AJK PIBG yang terdiri pada AJK guru-guru dan ibu bapa sekalian. Apa khabar semua? Saya memperkenalkan diri saya. Saya Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid adalah YDP PIBG SK19 bagi tahun 2019-2020. Telah diberi amanah dan berkhidmat selama 6 penggal sebagai YDP PIBG bagi sekolah ini. Salam perkenalan dari saya buat semua ibu bapa yang pertama kali anaknya bersekolah di sini. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini Allah SWT telah menemukan kita semua dalam perjumpaan bersama ibu bapa dan anak-anak tahun 1 SK19 bagi tahun 2021 ini. Syukur kehadirat ilahi walaupun pertemuan kita tidak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita di tahun ini bertemu secara dalam talian dan tidak dapat bersemuka kerana Perintah Kawalan Pergerakan Wabak COVID-19 ini telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan bermula pada tarikh 13 Januari 2021 sehingga 26 Januari 2021 ini. Kita semua sedia maklum, Perintah Kawalan ini adalah kali kedua selepas ini dilaksanakan pada Mac tahun lalu. Ayuh kita bersama berdoa agar wabak ini segera berlalu dan Perintah Kawalan Pergerakan ini dapat ditamatkan dan kita dapat menjalani kehidupan seperti biasa tetapi dengan norma-norma yang baru. Amin. Selaras dengan perintah PKP 2.0 juga, kita semua sedia maklum sekolah tidak dapat dibuka bagi pelajar-pelajar prasekolah sehingga tahun 6 dan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 4 bagi sekolah menengah. Oleh yang demikian, arahan dari kementerian agar pihak sekolah dengan kerjasama PIBG dapat memainkan peranan mereka untuk berganding bahu dengan sekolah bagi tujuan pembelajaran secara dalam talian. Ini akan diperincikan oleh pentadbir sekolah sebentar lagi. Untuk anak-anak kita yang baru melangkah ke darjah 1, kebiasaannya ada sesi suai kenal secara nyata ataupun bersemuka di antara ibu bapa, guru-guru dan anak-anak untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan sekolah SK19 ini. Di mana kantin, di mana kelas anak-anak kita, di mana tempat berkumpul harian, di mana pintu masuk dan di mana ibu bapa boleh menunggu anak-anak mereka ketika rehat dan juga ketika pulang. Amalan itu tidak dapat lagi dijalankan bagi tahun ini kerana wabak COVID-19 ini. Hari ini kita semua hanya dapat mendengar taklimat secara dalam talian penerangan secara perinci tentang keadaan sekolah dan tata caranya. Guru-guru pentadbir yang diketuai oleh Puan Guru Besar Puan Naimah akan menyediakan penerangan secara terperinci kepada tuan-tuan dan puan-puan. Harapan dari saya sebagai YDP PIBG SK19 ini amat berharap kerjasama dari tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan perhatian dan kerjasama kepada pihak sekolah dalam menjayakan norma baru ini. Ya, saya faham pembelajaran di dalam talian ini kadang-kadang menyukarkan bagi setengah ibu bapa, lebih-lebih lagi bagi mereka yang kurang berkemampuan. InsyaAllah Puan Guru Besar SK19 sebagai guru besar dan barisan pentadbir serta guru dengan kerjasama daripada PIBG dan kita semua akan menjayakan norma baru ini dengan sebaik mungkin. Apa yang perlu adalah kerjasama yang jitu di antara kita semua. Dengar arahan pihak sekolah dan jika ada pandangan dari pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menambah baik, boleh salurkan kepada pihak PIBG untuk dibawa kepada pihak sekolah untuk perbincangan. Akhir kata dari saya, selamat datang kepada semua anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ke Sekolah Transformasi STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics SK Seksyen 19 Shah Alam. Dengan bermoto Insieme dalam bahasa Itali iaitu bersama dalam bahasa Malaysia. Saya harap keluarga baru SK19 ini dapat menterjemahkan moto Sekolah Transformasi ini agar dapat bersama-sama menjayakan agenda SK19 untuk menjadikan anak-anak kita sebagai insan yang cemerlang dalam sahsiah dan terbilang dalam pembelajarannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pada tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak prasekolah kita, guru-guru, serta sidang penonton yang lain, kita sedang mengikuti taklimat prasekolah Sekolah Kebangsaan Session 19 Shah Alam sesi 2021. Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Majid selaku penolong kanan Hak Dewan Murid. Di sini ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak tuan-tuan yang telah terpilih ke Sekolah Kebangsaan Session 19 Shah Alam. Semoga kita berada di dalam sihat walafiat di samping dugaan COVID-19 ini yang begitu meruncing. InsyaAllah kita doakan sama kita dapat menghadapi ujian ini dengan baik. Apapun, selamat datang ke prasekolah Sekolah Kebangsaan Session 19 Shah Alam. Kita telah menjadi satu keluarga. Marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualiti diri anak-anak dan kita sendiri. InsyaAllah visi Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menjadikan pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. InsyaAllah kita doakan perkara ini menjadi nyata, menjadikan anak-anak kita terdidik untuk masa depan negara kita yang lebih baik. Kita juga doakan sesama kita sentiasa menghadapi hidup kita ini dengan tabah, kerana ujian ini sentiasa ada, semakin hari semakin bertambah. Di sinilah Kementerian Pendidikan menggariskan untuk mendidik rakyat Malaysia untuk negara yang sejahtera. Melalui sekolah kita telah ada dalam talian sistem dan talian e-prasekolah yang tuan-tuan sudah sedia maklum. Baiklah, matlamat pendidikan prasekolah ialah untuk menyediakan pengalaman pembelajaran kepada murid antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah, iaitu tahun 1 nanti pada berumur 7 tahun. Supaya kita dapat sama-sama bekerjasama untuk membentuk anak-anak kita ini. Prosedur prasekolah tidaklah begitu ketat kerana ialah permulaan bagi mereka dalam sistem persekolahan formal. Di sini kita ada 6 kelas prasekolah, 3 kelas sesi pagi dan 3 kelas sesi petang. Dan setiap kelas dimuatkan 25 murid dan jumlah keseluruhan 6 kelas ini ialah sebanyak 150 orang murid prasekolah di Sekolah Kebangsaan Session 19. Setiap kelas mempunyai seorang guru, guru prasekolah dan seorang pembantu pengurusan murid. Memang dibekalkan untuk menguruskan anak-anak kita dari segi makan dan pengurusan diri setiap hari. Baiklah, prasekolah hanya akan menjalankan penilaian secara berterusan. Kita akan nilai anak kita ni melalui pemerhatian cara mereka, penglibatan murid dalam kelas, macam mana aktiviti yang diberikan sesama kita, dan hasil kerja murid. Jika murid diizinkan hadir ke sekolah. Buat masa ni kita masih belajar di rumah. Ini adalah penerangan yang biasa, yang normal ketika prasekolah pada sebelum datangnya ujian besar ni. Baiklah,
murid prasekolah perlu memohon masuk ke tahun 1. Maksudnya anak-anak kita mesti didaftarkan untuk masuk tahun 1 di sekolah yang tuan-tuan inginkan. Tiada kemasukan secara terus atau automatik ke tahun 1. Jika anak-anak tuan-tuan bersekolah di prasekolah di sini, season 19, tak semestinya dia bersekolah dekat darjah 1 di sini. Tuan-tuan mesti berdaftar dulu dalam talian untuk penempatan darjah 1 pada tahun hadapan. Pastikan ya. Dan peraturan prasekolah kita sedia maklum, ataupun prasekolah bukan seperti sekolah arus balik darjah 1. Waktu persekolahan hanya 4 jam sehari. Di sebelah pagi untuk sesi pagi dan 4 jam jika di sekolah sesi petang. Pada hari Isnin, murid prasekolah perlu beratur di tapak kumpulan di keadaan biasa, bukan PKP, untuk bersama-sama berhimpun anak-anak lain untuk mendengar ucapan guru besar, dan kita sama-sama menyanyikan lagu sekolah, negaraku, lagu negeri, lagu sekolah bersama-sama. Ibu bapa juga dibenarkan menghantar anak setakat pintu pagar saja. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam sekolah semasa waktu pembelajaran. Kita harapkan bersama ibu bapa. Murid yang telah masuk usaha sekolah tidak dibenarkan keluar di waktu persekolahan. Ini ialah untuk menjaga keselamatan anak kita. Kita harapkan kita saling memahami perkara ini. Dan pada waktu pulang, ibu bapa bolehlah mengambil anak-anak tuan-tuan puan di luar pintu pagar sekolah. Jangan masuk sekolah untuk mengambil anak-anak tuan-tuan puan. Kita harapkan kerjasama semua supaya urusan keluar masuk murid berjalan lancar. Murid akan disediakan makan 2 kali sehari di sekolah ini. Jangan risau, insyaAllah makanan yang disediakan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kementerian, dan insyaAllah baik untuk anak-anak kita. Ibu bapa dan penjaga boleh berhubung dengan pihak sekolah melalui grup WhatsApp kelas, dan kita mohon dalam hubungan media sosial ni kita saling menjaga hubungan baik dengan cara yang baik, jaga emosi dan tidak bersangka-sangka yang tidak baik dalam media sosial. Dan pakaian uniform prasekolah tidak dibenarkan oleh pihak kementerian. Pakaian rasmi bagi murid prasekolah hanyalah baju putih dan berseluar gelap, seluar tracksuit. Murid perempuan boleh berlengan pendek, walaupun peraturannya berlengan panjang, tapi dibenarkan berlengan pendek. Ibu bapa diwajibkan menulis nama pada kasut sekolah seluar anak-anak masing-masing. Dan apa juga peralatan anak-anak kita, pastikan bertulis nama supaya tidak bertukar dengan kawan-kawan yang lain. Antara contoh pakaian prasekolah yang boleh tunjukkan prasekolah tidak seperti sekolah arus perdana, berbaju putih, berseluar sukan tracksuit gelap. Murid lelaki berlengan pendek dan murid perempuan berlengan panjang. Jika tudung pastikan rapi, dan jika tidak bertudung, murid perempuan pendek atau ikat dengan kemas. Kasut mengikut peraturan baru boleh berwarna putih ataupun berwarna hitam mengikut warna stokin, atau stokin mengikut warna kasut. Kalau putih kasut, putihlah stokin. Kalau hitam kasut, hitamlah stokin. Pastikan kita sama-sama menjaga peraturan ini. Harap selesa di sekolah ini. Antara aktiviti prasekolah yang kita cadangkan banyak.
InsyaAllah anak kita gembira di sini. Aktiviti dalaman seperti sambutan hari lahir, gotong royong, sukan tahunan sekolah. InsyaAllah jika diizinkan kita kembali sekolah seperti biasa anak-anak kita. Dan hari terbuka, sambutan perayaan dan hari kemasaan kita memang adakan jika diizinkan lawatan dan hari kanak-kanak. Inilah acara yang setiap tahun kita adakan. Dan aktiviti luaran sekolah berdasarkan aktiviti tahunan Jabatan Belajar Selangor, bijak prasekolah, kita akan adakan juga pertandingan antara prasekolah. Setiap penambahan dan pengurangan aktiviti ini akan kita maklumkan kepada ibu bapa melalui media sosial ataupun surat. Buat masa ni kita berhubung melalui media sosial, WhatsApp, disebabkan anak masih di rumah. Dan ini pesanan daripada sekolah. Nombor telefon bapa yang boleh hubungi perlu diberi kepada guru. Jika bertukar nombor, segera maklum kepada guru kelas supaya kita dapat berhubung untuk mengemaskini maklumat sekolah, apa-apa maklumat yang perlu disampaikan. Semua murid tidak dibenarkan memakai barangan kemas jika ke sekolah. Jika sekolah, pastikan tidak pakai cincin, rantai dan lain sebagainya. Dia akan mendatangkan masalah jika hilang atau rosak. Anak-anak kita kecil dan kita perlu menjaga keselamatan mereka, keselamatan barangan yang berharga. Sebarang permasalahan, ibu bapa boleh terus berjumpa dengan pihak sekolah atau guru. Kita harap ibu bapa tidak mengambil tindakan sendiri, maksudnya tindakan yang tidak baik. Ini sangat penting untuk menjaga hubungan kita. Kita juga minta ibu bapa maklumkan kepada pihak sekolah sekiranya anak ada sebarang penyakit atau alahan untuk mengelakkan perkara yang tak baik. Apa-apa yang kita beri makan, apa-apa sakit, asma ataupun penyakit yang kita tidak dapat melihat atau kesan dengan mata kasar, sila beritahu supaya kita dapat uruskan dengan baik. Kita juga mohon ibu bapa peka dengan tarikh permohonan dan pengesahan tahun 1. Kerana ini penting untuk ke tahun depan. Jika terlupa, dia akan menyebabkan sedikit kesusahan untuk anak-anak kita ke tahun 1 tahun depan. Dan sekian itu saja. Semoga kita sentiasa sihat walafiat, mengharungi ujian ini, ujian COVID-19 ini dengan tabah dan sentiasa gembira untuk menghadapi hari-hari mendatang. InsyaAllah kita doakan anak-anak kita sentiasa sihat dan lebih kuat untuk menghadapi cabaran akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam transformasi. Kita akan ikuti taklimat berkenaan dengan pengoperasian prasekolah SK Seksyen 19 Shah Alam yang akan disampaikan oleh saya, iaitu Cikgu Fahmi, yang merupakan penyelaras prasekolah di SK Seksyen 19 yang juga guru kelas prasekolah terbilang. Baiklah, kita teruskan dengan sedikit gambaran yang mana di prasekolah SK Seksyen 19 ada 2 sesi, iaitu pada sesi pagi dan juga sesi petang, yang mana akan berkongsi kelas lah daripada sesi pagi dan juga sesi petang. Di sesi pagi ada kelas pra cemerlang, pra gemilang dan juga pra terbilang.
Dan di sesi petang kita ada kelas pra-bestari, pra-inovatif dan juga pra-kreatif. Yang mana daripada sesi pagi dan sesi petang campurannya mampu memuatkan seramai 150 orang murid sahaja. Untuk makluman kepada semua ibu bapa, pada setiap tahun kita menerima permohonan lebih daripada 300 permohonan untuk memasuki ke kelas prasekolah di SK Seksyen 19. Jadinya saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan terpilih untuk mengikuti pembelajaran di kelas prasekolah di SK Seksyen 19 bagi tahun 2021. Baiklah, saya teruskan dengan sedikit pengenalan kepada guru-guru yang dan juga PPM yang akan bertugas di SK Seksyen 19. Yang ini adalah bagi sesi pagi. Saya mulakan dengan kelas pra-cemerlang. Kelas pra-cemerlang, gurunya adalah Puan Hajah Farida dan pembantu pengurusan muridnya ataupun PPM-nya adalah Puan Zunika. Dan kelas yang kedua adalah kelas pra-gemilang, yang mana guru kelasnya adalah Puan Azura Farina dan pembantu pengurusan muridnya adalah Puan Nurul Aini. Dan yang ketiga adalah kelas pra-terbilang, iaitu guru kelasnya saya sendiri iaitu Cik Muhammad Fahmi, dan pembantu pengurusan muridnya adalah Puan Nurul Huda. Ini adalah 3 kelas pada sesi pagi. Kita beralih kepada guru dan juga pembantu pengurusan murid yang akan berada di sesi petang. Guru kelas pra-bestari iaitu Cikgu Siti Zakiah dan pembantu pengurusan muridnya Puan Siti Zubaidah. Yang kedua, kelas pra-inovatif yang mana guru kelasnya iaitu Puan Syaridatul Ashikin dan pembantu pengurusan muridnya adalah Puan Hanirus. Dan kelas yang ketiga iaitu kelas pra-kreatif, guru kelasnya adalah Puan Nur Lidiawati dan pembantu pengurusan muridnya adalah Cik Fatin Hanisah. Baiklah, jika tadi pada waktu ataupun sesi pagi kita ada kelas pra-cemerlang, pra-gemilang dan juga pra-terbilang. Pada waktu petang, pra-bestari, pra-inovatif dan juga pra-kreatif. Pra-cemerlang akan berkongsi kelas dengan pra-bestari. Pra-gemilang akan berkongsi kelas dengan pra-inovatif. Dan pra-terbilang berkongsi kelas dengan pra-kreatif. Dan juga untuk makluman semua ibu bapa, pada tahun ini daripada 6 kelas yang saya sebutkan tadi, 5 kelas kita penuhkan dengan murid 6 tahun. Dan 1 kelas kita penuhkan dengan murid 5 tahun, yang mana kelas pra-inovatif. Kelas pra-inovatif ini adalah untuk murid 5 tahun yang akan dikendalikan oleh Cikgu Syaridatul Ashikin. Saya teruskan dengan waktu pembelajaran. Pada ini adalah waktu pembelajaran sebelum waktu PKP. Waktu pembelajaran semasa PKP nanti kita akan maklumkan dan kita akan update kepada ibu bapa dari semasa ke semasa tertakluk kepada perubahan yang akan dilakukan. Ini saya bagi gambaran waktu pembelajaran waktu biasa, bukan pada waktu PKP. Sebab pada waktu PKP ini nanti kita akan tertakluk balik kepada sebarang perubahan yang akan dilakukan. Pada sesi pagi, pada waktu pembelajarannya adalah Isnin hingga Jumaat. Pembelajaran bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari, yang akan mengambil masa selama 4 jam. Begitu juga pada sesi petang, kita akan mulakan pada 1.10 tengah hari dan kita akan tamat pada pukul 5.10 petang, juga 4 jam. Bermakna satu hari anak-anak, tuan-tuan dan perempuan akan berada di sekolah selama 4 jam. Sesi pagi 4 jam, sesi petang juga 4 jam. Pada sesi pagi, pada waktu kebiasaannya, kita akan minta murid akan hadir ke sekolah sebelum 7.45.
Okey, murid akan hadir ke sekolah sebelum 7.45 kerana bermula daripada 7.45 ni kita akan berikan murid-murid dengan sarapan pagi. Okey, kita ada sarapan pagi dan juga pada hari Isnin murid perlu hadir ke sekolah sebelum 7.20 pagi. Okey, kerana pada pukul 7.20 pagi ini murid akan bergerak ke dataran transformasi untuk mengikuti perhimpunan mingguan, perhimpunan rasmi mingguan pada hari Isnin. Okey, begitu juga dengan sesi petang. Pada waktu sesi petang, muridnya perlu hadir sebelum pukul 1 tengah hari. Dan pada hari Isnin, murid akan mengikuti perhimpunan, sama juga macam sesi pagi. Sesi petang juga muridnya akan mengikuti perhimpunan, jadi diminta ibu bapa untuk menghantar ataupun menguruskan pengangkutan anak-anak untuk tiba ke sekolah lebih awal. Okey, ini saya ceritakan ini adalah waktu pembelajaran ataupun waktu persekolahan pada waktu biasa, bukan pada waktu PKP. Okey, pada waktu PKP saya berikan gambaran sedikit. Pada waktu PKP, kita minta murid hadir lebih awal daripada waktu yang telah pun saya nyatakan di sini. Di mana muridnya akan datang lebih awal dan kita akan buka pintu pagar prasekolah lebih kurang dalam tempoh masa 30 minit. Okey, ini bertujuan untuk kita lakukan saringan suhu, muridnya perlu mencuci tangan dan pergerakan-pergerakan yang lain yang mana akan mengambil sedikit masa. Okey, tertakluk kepada SOP yang telah pun ditetapkan dan juga yang telah diberikan kepada pihak sekolah. Okey, yang itu nanti kita akan maklumkan semula dari semasa ke semasa tertakluk kepada perubahan. Okey, dan juga gambaran bagaimana pergerakan murid daripada mulanya hadir ke sekolah sehingga pulang nanti kita akan tunjukkan di dalam video pada bahagian akhir taklimat nanti. Okey, saya teruskan dengan uniform ataupun pakaian murid prasekolah. Okey, seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat, secara dasarnya berbaju putih ataupun t-shirt putih berkollar itu adalah penting, berkollar. Dan juga seluar trek warna biru gelap. Okey, baju putih, t-shirt berkollar dan juga seluar trek warna biru gelap. Okey, ini adalah penetapan pakaian murid prasekolah daripada KPM sendiri, yang mana sebelum ni ada baju yang berwarna-warni, tapi bermula daripada beberapa tahun yang lepas, pakaian rasminya adalah t-shirt berkollar warna putih dan seluar trek warna biru gelap. Okey, jika dilihat dalam gambar ini, kasutnya berwarna putih. Okey, tetapi mengikut yang telah dimaklumkan, murid boleh memakai kasut berwarna hitam dan juga stokin warna hitam. Suka untuk saya jelaskan, warna stokin perlu mengikut warna kasut. Sekiranya kasut berwarna putih, stokin juga mesti berwarna putih. Sekiranya kasut berwarna hitam, stokin juga perlu berwarna hitam. Okey, kita tak nak nanti dia jadi belang-belang. Nanti kasut warna putih, stokin hitam, ataupun kasut hitam, stokin putih. Kita tak nak macam tu. So, warna stokin mengikut warna kasut. Okey, dan juga kedudukan yang saya boleh tunjukkan di sini, kedudukan lencana dan juga tanda nama. Okey, pada baju nanti akan ada poket. Di atas poket kita dahulukan dengan tanda nama. Di atas tanda nama adalah lencana. Okey, so susunannya poket baju, tanda nama dan juga lencana. Lencana sekolah. Okey, saya teruskan. Okey, sedikit penerangan, mungkin gambaran yang lebih jelas. Okey, untuk murid lelaki, t-shirt putih berkollar lengan pendek. Seluar trek panjang biru gelap. Okey, yang perlu ada lencana sekolah dan juga tanda nama. Kasut canvas hitam dan berstokin hitam. Okey, untuk murid perempuan sama juga, t-shirt putih berkollar lengan panjang. Okey, beza dengan murid lelaki tadi, t-shirt putih berkollar lengan pendek.
Untuk murid perempuan, t-shirt putih berkolor lengan panjang, seluar sama, seluar trek panjang biru gelap, tudung warna putih, lencana sekolah, kasut canvas hitam dan juga stokin hitam. Okey. Untuk yang tidak bertudung, pakaiannya sama, t-shirt putih berkolor, juga lengan panjang, seluar trek panjang biru gelap, ada lencana sekolah dan juga tanda nama, kasut canvas hitam dan juga berstokin hitam. Suka untuk saya kongsikan seluar trek panjang berwarna biru gelap ini, kita nak seluar trek panjang warna biru gelap yang kosong. Tidak ada sebarang jaluran di bahagian seluar, sama ada jalur merah ataupun jalur biru. Kalau boleh, kita nakkan seluar trek warna biru gelap yang kosong. Okey. Sedikit perkongsian di sini pada pakaian murid prasekolah. Untuk murid lelaki dan juga murid perempuan sama, tanda nama dan juga lencana adalah wajib sebagai pengenalan kepada murid itu bersekolah di sekolah mana. Ini penekanan lebih kepada murid perempuan. Okey, tidak boleh memakai sebarang barang kemas. Contoh anting-anting, gelang, rantai ataupun cincin. Okey, ini lebih-lebih lagi kepada murid yang tidak bertudung. Okey, dan seboleh-bolehnya kita galakkan untuk murid perempuan ni bertudung. Okey, kita akan nampak lebih kemas dan tudungnya akan dimasukkan ke dalam baju. Kita akan nampak lebih kemas. Okey, sekiranya murid perempuan tidak bertudung, okey, rambutnya mesti kemas, dan sekiranya perlu nak letakkan hiasan di kepala seperti scarf ataupun cekak, mestilah berwarna hitam. Okey, ataupun warna biru gelap. Okey, ini bagi murid perempuan yang tidak bertudung. Dan tolong kita tak nak ada murid yang pakai nail polish, okey, polish kuku ataupun inai. Okey, sama juga tanda nama memang wajib pakailah, tanda nama dan juga lencana pada baju. Okey, mesti ada. Ini adalah perkara wajib. Okey, saya ulang lagi sekali untuk bahagian murid perempuan, kita tak benarkan murid pakai anting-anting, gelang, rantai ataupun cincin. Ini semua atas faktor-faktor keselamatan. Baiklah, saya kongsikan di sini waktu pembelajaran di prasekolah, yang mana dia merangkumi mata pelajaran asasnya adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan Tamil kita tak ada sebab tak ada murid bahasa Cina dan juga murid bahasa Tamil. Okey, yang lagi satu seterusnya dia akan merangkumi pembelajaran aktiviti luar, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral, matematik awal dan juga pembelajaran bersepadu, yang mana pada satu minggu, dalam tempoh satu minggu, Isnin hingga Jumaat, pembelajaran bahasa Melayu akan mengambil masa selama 60 minit, bahasa Inggeris 60 minit, aktiviti luar 120 minit, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral 120 minit, matematik awal 40 minit, pembelajaran bersepadu 800 minit. Jadi jumlah keseluruhannya kita ada 1200 minit sepanjang satu minggu murid bersekolah 4 jam satu hari itu. Okey, daripada 4 jam satu hari itu kumpulkan sepanjang daripada Isnin hingga Jumaat. Okey, apa yang murid akan belajar nanti merangkumi ini yang jumlahnya adalah 1200 minit. Okey, apa yang murid-murid akan belajar di sekolah? Kita pecahkan kepada 6 tunjang. Okey, tunjang yang pertama adalah tunjang komunikasi, merangkumi tunjang bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Tunjang kerohanian yang kedua adalah merangkumi pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Tunjang yang ketiga iaitu tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang merangkumi perkembangan fizikal, kreativiti iaitu seni dan juga estetika, muzik. Yang keempat adalah tunjang sains dan teknologi yang merangkumi mata pelajaran sains awal dan juga matematik awal. Tunjang yang kelima, tunjang kemanusiaan yang merangkumi kehidupan seharian murid. Dan tunjang yang keenam adalah tunjang keterampilan diri yang berkisarkan tentang diri sendiri dan juga orang lain. Apa yang saya harapkan daripada ibu bapa adalah kerjasama yang erat, okey, daripada ibu bapa dan juga guru-guru di prasekolah dan juga pihak sekolah.
di mana yang telah kita laksanakan pada sebelum-sebelum ini pada tahun-tahun yang lalu melalui pembelajaran Flip Classroom. Dia merangkumi pembelajaran di rumah juga. Bukan sahaja pembelajaran di sekolah, tetapi pembelajaran itu bermula daripada rumah. Okey, yang mana ibu bapa akan membantu anak-anak untuk belajar di rumah terlebih dahulu sebelum aktiviti tersebut dijalankan di sekolah. Okey, sebagai contoh, saya bagi contoh di sini cara membuat origami layang-layang. Ini antara contoh aktiviti mudah yang kita pernah lakukan. Okey, cara membuat origami layang-layang. Di mana nanti mungkin 1 ataupun 2 hari sebelum aktiviti ini dijalankan di sekolah, guru-guru akan kongsikan video dengan memberi link YouTube dan sebagainya bagaimana cara untuk membuat origami layang-layang tersebut. Dan ibu bapa memberi kebenaran kepada murid-murid untuk menonton YouTube tersebut berkaitan dengan cara membuat layang-layang. Okey, jadi di situ murid-murid akan mendapat sedikit gambaran awal bagaimana cara untuk membuat origami layang-layang ni, dan bila tiba sahaja di sekolah pada waktunya nanti pelaksanaan aktiviti bersama guru, murid-murid ni dia dah dapat sedikit gambaran. Oh, untuk buat layang-layang ni macam ni, saya pernah lihat di YouTube. Okey, so pengetahuan asas tu ataupun pengetahuan awal tu murid terima terlebih dahulu. Okey, tak adalah nanti bila cikgu nak melakukan aktiviti, murid akan tertanya-tanya, apa nak buat ni, macam mana nak buat. Jadinya maklumat awal tu murid dah terima sebelum melaksanakan aktiviti. Baiklah, itu sahaja yang ingin saya kongsikan ataupun saya taklimatkan kepada semua ibu bapa berkenaan dengan bagaimana dan juga gambaran awal prasekolah di SK Section 19. Okey, mungkin nanti ada perkongsian video pada hujungnya selepas ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh saksikan perkongsian video yang kita sediakan. Bermula bagaimana gambaran awal, mungkin boleh terima gambaran awal apa itu prasekolah SK Section 19, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, kedudukan di dalam kelasnya bagaimana. Okey, sebab sepatutnya mengikut perancangan awal kita adakan taklimat dan juga orientasi. Okey, disebabkan oleh PKP yang sedang kita jalani pada waktu ini, menjadi sedikit kekangan kepada kita. Walau bagaimanapun tak apa, mungkin daripada sedikit perkongsian yang kita berikan akan memberi sedikit maklumat ataupun info gambaran awal kepada ibu bapa berkenaan dengan prasekolah di SK Section 19. Baik, sekian saja perkongsian daripada saya. Sekiranya nanti tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa semua ada apa-apa pertanyaan, boleh terus berhubung dengan guru-guru kelas masing-masing untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih.
perkataan bahasa Inggeris yang berakhir dengan AT, iaitu bunyinya AT. Ada beberapa perkataan iaitu bats, mats, bat, mats. Bat, mats, bat, mats. Okey, untuk hari ini kita akan fokus belajar beberapa perkataan sight words. Sight words, okey. Kita ada beberapa perkataan sight words. Okey, iaitu contoh yang pertama adalah A. Okey, untuk sight words A kita sebut dalam bahasa Inggeris, kita bunyikan dia sebagai Okey, Okey, so macam mana nak baca? A bat, a mat, a bat, a mat. Okey, dalam bahasa Inggeris, huruf A, satu huruf A sight words ni kita sebut sebagai a. Okey, a bat. Okey, satu lagi perkataan sight words dalam bahasa Inggeris, kita ada on. O dengan N kita sebutkan sebagai on. O, N. O, Jadi kita bunyikan dia sebagai on. On. Okey, tadi kita dah baca Okey, Okey, sekarang kita ada on. Okey, on ni maksudnya di atas. Okey, di atas. Okay, kita cuba tengok kat sini ya. Ada bats ni atas mats. Bat duduk atas mats. A bat atas mat. Bat ni on a mat. Okey, jom kita baca. Kita baca sama-sama, okey. A bat. Okey, ini ya. A bat. A mat. A mat. A bat. On. Di atas a mat. Okey, di atas permaidani kecil ni. Okey, a mat. Okey, a bat, a mat, a bat on a mat. A on. On. A bat, a mat, a bat on a mat. Assalamualaikum. A bat, a mat, a bat on a mat. A rat, the mat, a rat, and the mat.